Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini buku teks kita. Sama kan muka surat 168 dan 169. Buku teks muka surat 168 dan 169. Jumpa? Jumpa Firdaus? Jumpa. Ajaran yang ke-21. Jumpa. Boleh baca Jawi kan? Jumpa. Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan kota Makkah. Di pelajaran ini kita akan baca serentak muka surat 168 dan 169. Dia ada berapa nombor semua tu? Kronologi, langkah-langkah sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Bermula daripada langkah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat berada di halaman 169. Yang kelima, yang keenam, 169 juga. Halaman sebelah dia. Tengok sebelah dia yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 tamat. Nampak Nampak. Okey, cuba Hazrik baca yang nombor 1. Boleh baca tak? Boleh. Okey, cuba. Rasulullah SAW bermimpi bahawa baginda memasuki Masjid Al-Haram, mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama dengan para sahabat. Para sahabat berasa gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah SAW itu. Okey, langkah yang pertama dia bermula daripada mimpi baginda Nabi. Dan mimpi baginda Nabi ini adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Bila Nabi bermimpi, bukanlah mimpi yang tahyul-mahyul, mimpi yang karut-marut, tidak. Tapi ia adalah wahyu yang memberi gambaran bahawasanya Nabi ini bakal membuka kota Makkah. Sahabat-sahabat yang selama ini rindu dendam untuk pergi ke Makkah melakukan ibadat. Apa dia ibadat di kota Makkah? Haji dan umrah, tawaf di Kaabah kan. Okey, nombor 2, Firdaus baca. Pada hari Isnin, awal bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW tolak ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Okey, bagus. Jadi Rasulullah bukan pergi niat untuk berperang. Rasulullah ni suka kepada kasih sayang. Jadi Nabi mulakan dengan hari yang baik, hari Isnin, awal bulan Zulqa'dah, bulan haram. Bulan haram dan 4 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Kerana kita berada di bulan kemuliaan bulan Rajab. Jadi Nabi pilih hari yang baik, masa yang baik, tahun yang ke-6 Hijrah. 6 tahun selepas hijrah ke kota Madinah, Nabi pun bertolak, berjalan, bergerak ke Mekah, menuju ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat daripada Madinah dengan membawa pedang yang bersarung. Pedang ni sekadar memanglah perjalanan mesti kalau ada apa-apa keperluan memerlukan kepada senjata, pedang, ada musuh. Zaman Rasulullah SAW masih ada lagi perampok-perampok penyamun yang suka untuk merampas harta di tengah jalan. Mereka ni penyamun-penyamun yang akan menunggu di jalanan dan akan merampas harta orang yang bermusafir. Okay, nombor 3, sambung Hazrik. Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Mereka turut membawa binatang korban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan umrah. Okey, bagus Hazrik. Maknanya
Rasulullah telah memulakan niat untuk melakukan umrah ini di sempadan yang boleh berniat iaitu Zulhulaifah. Ini sempadan miqat, dipanggil miqat, sempadan untuk kita berniat umrah. Kalau kita pergi untuk mengerjakan haji dan umrah, dia ada miqat ataupun tempat-tempat yang kita dibenarkan untuk berniat umrah ataupun haji. Jadi di samping itu sahabat juga bawa binatang korban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan umrah. Okay. Biasanya kita akan menyembelih binatang korban selepas selesai daripada ibadat umrah. Okay, yang keempat, Firdaus. Kedatangan rombongan Rasulullah SAW diketahui oleh masyarakat Musyrikin. musyrikin Mekah. Mereka tidak membenarkan rombongan ini memasuki Mekah. Okey, bagus. Jadi apabila mereka dengar Nabi sedang menuju ke Mekah, mereka mula cuba menghalang sahabat-sahabat untuk memasuki kota Mekah. Apa yang berlaku seterusnya, Hadrik? Khulab bin Awali bersama dengan Khalid bin Awali bersama dengan tenteranya berjumlah 200 orang cuba untuk menghalang Rasulullah SAW daripada memasuki Mekah di Qura Al-Ghamim. Nama tempat Qura Al-Ghamim. Qura Al-Ghamim. Namun Rasulullah SAW melalui jalan lain untuk mengelakkan pertempuran dengan tentera Khalid. Jadi Rasulullah SAW dia sentiasa cari jalan penyelesaian yang terbaik dan mengelakkan daripada pertumpahan darah. Itulah sikap yang kita perlu tiru, sikap baginda Nabi. Bila Khalid bin Walid pada ketika itu masih lagi belum Islam, dia keluar bersama dengan 200 orang untuk menghalang Rasulullah. Rasulullah berapa orang tadi? 200. Rasulullah. Nombor 2 tadi kita baca. 1,400. 1,400. Ramai Rasulullah ke ramai orang kafir? Ramai Rasulullah. Perang memang menang Rasulullah. Bukan nak cari gaduh. Rasulullah SAW guna jalan lain untuk mengelak daripada bertemu dengan tentera Khalid bin Al-Walid. Apa yang berlaku nombor 6? Sambung. Rasulullah SAW berhenti di Hudaybiyah. Baginda dikunjungi oleh Budayl bin Warqa. Beliau menjadi perantara Rasulullah SAW dengan musyrikin Quraisy. Okey, Rasulullah SAW pun sampai di Hudaybiyah, satu tempat, dan Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang lelaki nama Budayl bin Warqa. Jadi Rasulullah hantar sebagai wakil. Budayl bin Warqa ini menjadi perantara, wakil diplomasi untuk bersembang, untuk menyampaikan hasrat Nabi, bukan untuk berperang, tapi untuk memasuki kota Mekah melakukan ibadat umrah. Sebelum daripada ni pun ibadat umrah ni berlaku. Pada zaman jahiliyah pun haji umrah ni berlaku. Tidak ada masalah, orang masuk keluar. Jadi tempat pelancongan yang begitu maju sekali di kota Makkahul Mukarramah. Jadi Nabi bukan pergi cari gaduh, bukan sengaja nak cari perang, tapi untuk melakukan ibadat umrah. Nombor 7 sambung. Musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Julais bin Al-Qamah diikuti Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah SAW bagi memastikan niat sebenar rombongan itu. Kedua-duanya berjaya
diyakinkan bahawa kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menunaikan umrah. Okey, jadi Rasulullah SAW telah didatangi oleh Julaish bin Al-Qamah dan juga Urwah bin Mas'ud, iaitu untuk memastikan niat sebenar rombongan itu. Jadi kedua-duanya berjaya diyakini bahawa kedatangan Nabi itu sebenarnya untuk menunaikan umrah. Nombor 8, sambung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Wasallam mengutus Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Hmm. menemui musyrikin Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka. Utsman Ditahan. ditahan beberapa ketika sehingga tersebar berita tentang kematiannya. Rasulullah hantar utusan nama Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini telah ditahan, dipenjarakan oleh puak-puak kaum kafir Quraisy hingga tersebarlah berita mengatakan Utsman telah dibunuh dengan kejam. Apa yang berlaku? Nombor 9, Salsabilah. Baca. Mana Salsabilah? Jumpa tak Salsabilah? Nombor 9. Hafizatu. Rasulullah SAW dan para sahabat membuat biat untuk setia bersama dengan Rasulullah SAW dan tidak meninggalkan ide. Biat ini dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Okey, ada perjanjian ikat sehidup semati bersama dengan Nabi. Nama dia Bai'ah. Bai'ah ni ikat janji setia lah. Mereka berpegangan tangan dan mereka berazam bertekad tidak akan berundur untuk mempertahankan baginda Nabi SAW. Ini berlaku di sebuah pokok di Hudaibiyah ni lah. Ni tempat Nabi Muhammad SAW tinggal dengan sahabat-sahabat sebelum masuk ke Makkah. Ni R&R, perhentian yang mereka berhenti untuk berunding, minta izin daripada pihak pembesar dan penguasa Makkah untuk mereka masuk. Jadi Bai'atul Ridwan ni sempena dengan pokok Ridwan. Di bawah sebuah pokok, nama dia pokok Ridwan. Okey, akhir sekali rangkaian ke-10. Kronologi yang ke-10 baca. Salsabilah tu ada seorang lagi. Baca ni. Okey, baca. Musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'atul Ridwan. Okey. Mereka menghantar Suhaib bin Amru untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu termarilah perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah, itu yang berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dan perjanjian Hudaibiyah ini merupakan titik noktah untuk memasuki kota Makkahul Mukarramah. Terima kasih. Langkah 1 hingga langkah 10 ni dapat jelas. Ada yang tak faham tak? Semua faham kan? Semua jelas. Jadi awak baca, awak susun semula dalam buku nota tu langkah demi langkah. Cuba hafal dan fahami bagaimana boleh berlaku. Bermula daripada mimpi Nabi bertolak pada hari Isnin bersama 1,400 orang sahabat dan sampai di tempat nama Hudaibiyah dan berlakulah utusan demi utusan, perbincangan demi perbincangan sehingga akhirnya dihantar Utsman bin Affan dan ditahan. Apabila Utsman bin Affan ditahan di sana, tersebarlah berita kematian Utsman yang menyebabkan perjanjian Bai'atul Ridwan, taat setia Nabi dengan sahabat telah diikat dan dimeterai dan akhirnya Nabi Muhammad SAW telah melakukan satu perjanjian yang besar diberi nama sebagai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Nanti kita akan bincang apakah isi perjanjian Hudaibiyah. Sebelum daripada itu awak hadam dulu langkah 1 hingga 10 ni
bagaimana boleh meletus dan berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey, jelas Okey. Jelas? Boleh tulis dalam buku nota? Boleh Ustaz. Hari ini insya-Allah Ustaz Arab awak jelas, awak faham. Boleh catat dalam buku nota. Pelajaran akan datang esok ataupun lusa kalau ada mata pelajaran kita akan bincang apa isi perjanjian. Apakah yang menarik pada perjanjian Hudaibiyah. Terima kasih atas kehadiran. Sebarkan video ni bersama dalam kelas nanti. Awak beruntung kerana awak dapat menyertai kelas secara langsung dan sahabat-sahabat yang lain mereka susah untuk masuk, mereka akan dapati kelas ni melalui YouTube dan Ustaz akan sebarkan nanti. Itu saja kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami pelajari pada hari ini. Jadikanlah ia pemangkit semangat untuk kami berjuang, berjihad, mempertahankan agama. Seterusnya menyebarluahkan ilmu yang benar ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tahniah semua. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.